Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna jatinabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini. Dengan inayah dan izinnya, kita berada pada hari ataupun pada tanggal 10 Muharram. Maka kita digalakkan beramal ataupun melakukan amalan-amalan yang berkait dengan amalan yang disabit bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seumpama kita berpuasa sunat, seumpama kita memperbanyakkan kita bertilawatul Quran dan amalan yang soleh. Mudah-mudahan ada di kalangan kita yang melakukan ibadat puasa sunat hari 10 Muharram pada hari ini. Mudah-mudahan amalan kita senantiasa diterima dan diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain daripada kita berdoa memohon pada Allah, maka kita beramal, yakni dengan keadaan kita meletakkan amalan kita sebenar-benar untuk dapat redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah sebaik-baik amalan dan mudah-mudahan
kita tergolong daripada golongan yang benar-benar mendapat kedudukan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih pada sahabat saya Akhi Zakir, clear, alhamdulillah. Hari yang mana kita cari kelebihan ataupun keistimewaan, jika kita tahu bahawasanya di dalam bulan Muharram ada satu hari ataupun ada hari yang disebut istimewa. Terutamanya kalau kita melihat hari yang dicari fadilat di dalam bulan Muharram, kalau kita nak tahu di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ni adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang mengejar fadilat yang disebut dengan hari Ashura. Nak berbanding dengan hari-hari lain, maka Rasulullah di antara merebut kelebihan di antaranya ialah Yauma Ashura. Apa yang disebut ialah hari Ashura pada tanggal 10 Muharram. Pada hari inilah. Maka bagaimana hari Ashura ini ialah hari yang berada pada tanggal 10 Muharram. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, apabila ditanya mengenai puasa Ashura, beliau berkata, "Ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyamu yaumin fadallahu ala ghairihi illa hadzal yauma yauma Ashura." Apa dia kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Ma ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharra siyama yaumin faddalahu ala ghairihi illa hadzal yauma yauma Ashura. Maksudnya, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengejar satu hari yang mana fadilatnya berbanding, yang mana fadilatnya lebih berbanding hari-hari lain, melainkan hari-hari ini yang disebut dengan Yauma Ashura. Riwayat Imam Bukhari. Maka ini adalah antara bukti para hadirin sidang para penonton yang dirahmati oleh Allah. Baik, yang baru masuk tu minta dulu share, kongsi perkongsian kita pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan dapat ditonton oleh sahabat kita dan kawan-kawan kita yang berada di dalam ataupun friend kita dapat menonton pengajian kita pada pagi ini, insya-Allah. Maka minta dulu share dan kongsi, mudah-mudahan ada manfaat di sebalik perkongsian kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita ganjaran dan pahala, insya-Allah. Yang baru masuk minta dulu share dan berkongsi perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan ada juga saham akhirat ataupun ganjaran pahala yang Allah Ta'ala berikan kepada kita hasil daripada perkongsian ataupun hasil daripada share kita perkara-perkara yang baik, insya-Allah. Maka bagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yakni merujuk kepada apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut Nabi mengejar hari yang mana banyak fadilatnya. Di antaranya salah satunya ialah hadzal yauma Ashura illa hadzal yauma Ashura. Tidak ada yang Nabi kejar melainkan satu hari yang dinamakan dengan hari Ashura. Ini di antara amalan dan
kelebihan kita melakukan amalan yang berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita melihat dan kita tahu kelebihan hari Ashura ini ataupun hari yang Nabi tidak pernah meninggalkan kelebihannya, maka lebih molek bagi kita ataupun di kalangan kita ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengejar kelebihan. Yang disebut dengan apa dia? Yauma Ashura, yakni berpuasa ataupun pada hari Ashura. Bagaimana kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimakumullah. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimakumullah, ini menunjukkan kepada kita bahawasanya Yauma Ashura, apa dia? Bahawasanya puasa ataupun saumu Yauma Ashura, berpuasa pada hari Ashura, lebih afdal. Kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimakumullah, kita berpuasa pada Yauma Ashura afdal, yakni lebih berbanding hari-hari lain. Setelah mana kita ada ataupun berpuasa pada yaum ataupun syahrul Ramadan. Maka kata Imam Ibn Hajar, di antara amalan sunat yang berkait dengan kelebihan yang mana selepas daripada kita berpuasa daripada bulan Ramadan ataupun bulan Ramadan, kerana bulan Ramadan itu puasa wajib. Puasa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puasa ini yang disebut sebagai kefarduan, seperti mana di dalam suratul Baqarah Allah Taala menyebut kutiba alaikumusiyam, telah difardukan kepada kamu berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti mana umat-umat terdahulu daripada kalian. Tetapi berkait dengan amalan ataupun puasa sunat, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimakumullah, kalau nak sebut dengan puasa sunat, maka puasa sunat hari Ashura itu adalah lebih berbanding dengan puasa pada hari-hari lain. Kerana kita ni kadang-kadang ada berpuasa pada hari sunat pada Isnin Khamis, hari-hari putih, maka dinisbah kepada amalan yang paling afdal adalah amalan berpuasa pada 10 Muharram yang disebut sebagai hari inilah Yauma Ashura, hari Ashura. Maka bagaimana juga berkait dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kalau kita tengok selain daripada hadis yang mana Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi menyebut tadi bagaimana di sana juga dikatakan hikmah. Dikatakan hikmah adalah kerana puasa Ashura ini ia dinisbahkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Nisbah kepada Nabi Musa alaihi salam, yang mana kalau kita tengok kita berpuasa pada hari Arafah itu dinisbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana demikian itu yang disebut juga setengah riwayat puasa hari Arafah lebih afdal berbanding dengan hari Ashura, mana banyaklah pandangan. Kerana masing-masing di sana ada hikmah dan ada kelebihan. Justru kita ini umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita ambil di antara puasa yang diamalkan oleh Nabi Musa alaihi salam, yang berpuasa pada hari Ashura, yang mana di hari Arafah pun kita berpuasa, maka di sana kelebihan tersendiri yang Allah Ta'ala anugerahkan. Walaupun ada di kalangan ulama di sana membahaskan hari Ashura itu lebih besar, dan ada sebagian mengatakan Yaum Arafah. Sebagai kita ni sebagai pengamal ataupun yang nak mengejar ataupun melakukan amalan kebajikan, maka kita buat je, tidak ada masalah, tidak ada larangan dia panggil. Tidak ada satu larangan yang mana tidak membenarkan kita berpuasa kedua-dua ni. Bahkan hadis yang begitu kuat untuk kita melakukan amalan. Masing-masing ada khilaf di sana, walau bagaimanapun kita sebagai
umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita menghormati hari-hari tersebut kerana ada amalan yang disabitkan oleh Nabi ataupun oleh Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sidang para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Ustaz minta sekali lagi yang baru masuk ni, kita baru mula lebih kurang dalam 10 minit, minta share dulu insya-Allah supaya lebih ramai lagi sahabat kita yang menonton pada pagi ini. Mata-mata yang ada ini mudah-mudahan dapat manfaat. Baik, bagaimana daripada riwayat hadis yang kita sama dengar di atas tadi, bagaimana kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimakumullah. Kata Imam Ibn Hajar, dia ada satu hujah dan ada satu pandangan yang Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimakumullah mengeluarkan, yang disebut dengan menyimpulkan, yang disebut dengan kelebihan ataupun keistimewaan hari-hari ataupun berpuasa sunat pada hari Arafah ataupun hari Ashura, ataupun berpuasa sunat pada hari-hari lain. Daripada Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimakumullah, kalau kita tengok, beliau menyimpulkan. Kata beliau, bagaimana Imam Ibn Hajar menyebut puasa Ashura ataupun yang disebut Yauma Ashura as-saum ataupun siyamu Yauma Ashura afdalu, lebih afdal berbanding hari-hari lain selepas daripada kita berpuasa pada bulan Ramadan. Ini kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimakumullah. Maknanya kita berpuasa hari Ashura ini, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, lebih afdal berbanding kita berpuasa sunat selepas daripada kita berpuasa sunat pada puasa sunat-sunat lain. Ini membuktikan bahawasanya puasa hari Ashura ini adalah keistimewaan luar biasa, yang mana tidak ada pada puasa-puasa sunat yang lain. Tetapi harus diingat zahir pada hadis Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim pada menyebut di antaranya puasa pada hari Arafah. Kata daripada hadis Imam Muslim daripada Nabi SAW, dia kata apa? Dia menyatakan puasa pada hari Arafah adalah lebih afdal pada hari Ashura. Ada hadis yang mengatakan puasa hari Arafah lebih afdal berbanding hari Ashura. Justru macam Ustaz sebut tadilah, kita jangan keliru, bahkan kita beramal dengan puasa-puasa sunat ni. Puasa sunat hari Ashura, puasa sunat hari Arafah. Maka kita jangan tinggalkan, bah kita jangan keliru. Jangan kita kata, benda ni kenapa ada khilaf? Biasalah. Berkhilaf dalam pandangan bukan bermakna benda itu satu larangan. Tidak, tetapi satu pandangan yang menyatakan dalam bab kelebihan. Walau bagaimanapun, kedua-dua puasa ni kelebihannya luar biasa. Itu yang kita kena yakin dan percaya dah, bahkan satu kerugian lah kalau kita tidak nak mengejar kelebihan luar biasa ganjaran dia. Kita bukan nak ambil soal khilaf tadi, tapi kita nak ambil maknanya di dalam hadis ada menyebut kedua-dua puasa ini ada kelebihan tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada orang yang berpuasa, terutamanya pada Yauma Ashura pada 10 Muharram. Maka jelas kepada kita para jemaah sidang, para penonton sekalian, ini adalah satu galakan kepada kita supaya terus beramal ataupun melakukan amalan di berada pada 10 Muharram ataupun pada Yauma Ashura. Sidang para penonton mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kerana yang mengatakan hari Ashura itu dinisbah kepada Nabi Musa alaihi salam, manakala yang mengatakan hari Arafah itu dinisbah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka bersandar kepada hadis ini, pandangan mengatakan kelebihan hari Arafah berbanding Ashura. Akan tetapi kedua-duanya ada kelebihan. Maka sebab itulah para ulama, kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, yang mengatakan puasa hari Arafah itu lebih afdal kerana disabit dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok di dalam sejarah
ataupun peristiwa yang berlaku di dalam bulan Muharram ini disabit dengan 10 hari awal di bulan Muharram, kerana kita duduk pada hari yang ke-10 Muharram ini. Di sana kita ada satu kisah, yang mana kisah ini mengambil ibrah dan pengajaran kepada kita, terutamanya kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya kisah mana Firaun dan pengikutnya ditenggelamkan, manakala Nabi Allah Musa alaihi salam yang mana menjadi musuh kepada Firaun ini diselamatkan. Ini pun di antara peristiwa yang mana menjadi pengajaran kepada kita, yang mana kita boleh ambil pengajaran dan boleh kita ambil sebagai peringatan daripada kisah Firaun dan pengikutnya ditenggelamkan oleh Allah dan Nabi Musa AS diselamatkan. Kisah ini, para hadirin, para penonton sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana terkenal, yang mana kisah ini cukup selalu kita dengar dan banyak diceritakan. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ini terkenal dan telah terpahat di dalam Al-Quran, di dalam surah Yunus ayat yang ke-90. Kalau kita tengok sidang para hadirin sekalian, bersabit dengan Nabi Musa alaihissalam ini, yang mana Firaun ini musuh kepada Nabi Musa alaihissalam yang ditenggelamkan. Yang mana kisah ini yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan bagaimana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah terjadinya selamatnya adalah pada bulan ataupun yang disebut Muharram. Itu yang disebut kelebihan dia, kerana di bulan ini banyak sejarah, bukan sekadar kita berpuasa, bukan sekadar kita mengambil kelebihan, tetapi banyak sejarah yang berlaku kepada Nabi Allah dan Rasul Allah. Terutamanya daripada awal ataupun di awal Muharram ini, pada berlaku kisah pada hari 10 daripada Muharram, bagaimana Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Firaun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam satu hadis yang sahih daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata apa dia? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma qudimal madinata wajadahum yasumuna yawman yakni Ashura, faqalu hadha yawmun azib wa huwa yawmun najjallahu fihi Musa wa aghraka ala Fir'aun fasama Musa syukran lillahi ta'ala faqala ana awla bi Musa minhum fasamahu wa amara bisiyamihi aw kama qala Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba ke Madinah dan didapati, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapati golongan Yahudi berpuasa pada hari Ashura. Ni kena faham molek lah ni. Yahudi pun berpuasa juga, berpuasa pada hari Ashura. Kata mereka ini adalah hari yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang disebut menyelamatkan Musa dan kaumnya pada hari Ashura. Hari ini juga Allah menenggelamkan Firaun dan kaumnya. Lalu Musa berpuasa pada hari ini sebagai tanda kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah Nabi SAW mendengar, maka kata Nabi, aku lebih utama ke atas Musa berbanding dengan kamu. Yakni berbanding dengan mereka yang disebut sebagai golongan Yahudi. Maka baginda pun berpuasa dan memerintahkan berpuasa pada hari tersebut, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni lebih berhak berbanding Yahudi untuk mengikuti amalan yang pernah dilakukan ataupun
yang dibuat oleh Nabi Musa alaihissalam. Kerana Nabi Musa ini Nabi dan Rasul, Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dan Rasul, bahkan ia menjadi penghulu pada para Nabi dan para Rasul, maka kata Nabi, aku lebih layak untuk mengikuti Musa berbanding daripada engkau, wahai golongan Yahudi. Nak cerita pada kita apa dia? Kita klaim ataupun kita beribadah ni bukan main ikut agama dahulu atau perbuatan Yahudi. Bahkan orang Yahudi klaim, kita orang Islam ikut cara dia. Itu salah. Kita tak ikut cara dia, tetapi kita ikut cara yang dilakukan oleh Nabi Musa AS sebagai satu sunnah yang mana menjadi ikutan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini sebagai penguat kepada kita sidang para penonton yang dirahmati oleh Allah untuk kita terus beramal. Yakni kita terus beramal dengan hari-hari ataupun yang disebut berpuasa pada hari ini, dan dia ada keistimewaan. Bagaimana setengah para ulama menyebut apa yang mana disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, penekhabaran golongan Yahudi tidak diterima. Ada kemungkinan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berpuasa ini melalui wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ada kebenaran mereka kerana dalam keadaan banyak setengah riwayat menyebut yang mana yang disebut apa yang mereka ucapkan atau telah mutawatir perkhabarannya, sehingga kan baginda mengetahui. Pasal ramai sangat orang duk cerita dengan berpuasa pada hari tersebut. Inilah pendapat yang dipilih oleh para ulama rahimakumullah berdasar kepada hadis sahih yang sama-sama kita dengar. Sidang para penonton yang dirahmati oleh Allah, hari Ashura ni juga kalau kita melihat, ia merupakan hari Nabi Musa diselamatkan daripada Fir'aun. Kerana kita tahu Fir'aun laknatullah ini senantiasa menyerang Musa alaihissalam. Tak habis-habis dia serang Nabi Musa, nak cari kesilapan Nabi Musa. Sampai dia nak menjatuhkan Nabi Musa alaihissalam. Dia mencemarkan imej Nabi Musa alaihissalam. Dia membawa fitnah, dia membawa mencipta propaganda untuk menyeksakan Nabi Musa alaihissalam. Maka kalau kita tengok hari Ashura ini merupakan hari Nabi Musa alaihissalam diselamatkan oleh Allah daripada Fir'aun dan pengikutnya. Lalu Nabi Musa berpuasa, lantas kaumnya golongan Yahudi juga berpuasa pada hari tersebut. Kerana berpuasa Nabi Musa alaihissalam ini kerana nak menandakan rasa syukur pada Allah dan rasa berterima kasih atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Maka golongan Yahudi pun mengikut sama juga, tetapi Nabi Musa alaihissalam bukan mengikut agama ataupun cara Yahudi laksanakan. Manakala yang ketiga, sidang para penonton sekalian, kelebihan kita berpuasa ataupun di hari Ashura ini juga, dalam bulan Muharram ini juga, 10 Muharram ini, bagaimana dari kalangan kita ataupun ada kelebihan kita diampunkan dosa setahun yang lalu. Selain daripada kita berpuasa ataupun keistimewaan hari Ashura, yang kita sebut di atas ialah keistimewaannya ialah ibadah puasa pada hari ini, yakni Yauma Ashura pada 10 Muharram ini, dosa setahun dilakukan ataupun diampunkan oleh Allah. Dosa yang macam mana? Dosa yang melibatkan bukan dosa-dosa besar lah ni. Kalau dosa besar tidak boleh, kena bertaubat. Dosa yang mampu untuk dihapuskan melalui ibadah puasa, maka dapat dihapuskan dengan berpuasa pada hari Ashura. Tapi kalau dosa besar tak boleh tuan-tuan, dia kena bertaubat, tubu ilallah, bertaubat kepada Allah, kembali pada Allah, menyesal, berjanji dalam diri kita, kita tak nak lagi buat dosa besar. Dosa besar ini berkait kepada taubat, tak boleh kita hanya sekadar berpuasa sahaja. Kerana dosa-dosa besar ini perlu kepada keampunan yang sebenar-benar, yakni dengan jalan kita bertaubat. Yang mana dosa setahun yang lalu diampunkan di antara setengah riwayat dosa-dosa yang kecil. Dosa-dosa yang mana hanya mampu ataupun yang tidak terlibat dengan anak Adam.
yakni dengan manusia. Tapi kalau dosa dengan manusia, kena mohon maaf, kena minta maaf. Tak boleh hanya sekadar kita berpuasa, tak boleh, kena mohon keampunan. Daripada Abu Qatadah, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika dah. Seorang lelaki yang datang pada Nabi, dia tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanya apa dia, para hadirin sekalian? Tanya tentang puasa Yaum Ashura. Lelaki ni datang pada Nabi, dia tanya, ya Rasulullah, mengenai puasa hari Ashura. Maka baginda Nabi SAW bersabda, apa kata Nabi? Ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Apa Nabi sebut sidang para penonton sekalian? Ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu. Maksudnya, aku berharap ke atas Allah agar ia dapat mengampunkan dosa setahun yang lalu. Sebab kita ni, para hadirin penonton sekalian, tidak ada sebenar-benar kita berharap melainkan kepada Allah Ar-Raja. Bahkan kita di dalam Islam mengajar supaya kita memohon ampun dan berharap sangat pada Allah. Kerana sebaik-baik pengharapan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menyebut, ahtasibu ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablah. Aku berharap ke atas Allah Subhanahu wa ta'ala agar ia dapat mengampunkan dosa setahun yang lalu. Ini kata Nabi SAW. Riwayat Imam Muslim. Kata Abdul Wahhab bin Al-Kaf, dan dalam kitabnya ada menyebut, telah berkata Qatadah, dikatakan hari Ashura adalah hari kafarah. Apa makna kafarah? Diampunkan dosa bagi lelaki yang mana ada dosa akan diampunkan. Dengan erti kata lain, diampunkan juga dosa lelaki yang mengabaikan zakat harta ke atasnya. Ini kelebihan lah yang mana kita melakukan puasa hari Ashura. Dan kelebihan ini kalau kita melihat, ia adalah kelebihan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perlulah kita mengambil ia sebagai amalan untuk kita istiqamah dan percaya dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Dan sidang para penonton sekalian, bagaimana apabila kita membicarakan dengan bulan Muharram ini, banyak sangat kelebihan. Terutamanya kita berpuasa dan kita memperbanyakkan kita zikir, banyakkan kita menyebut nama-nama Allah. Andai kata kita tidak dapat berpuasa, contoh dengan sebab-sebab tertentu yang tidak dapat dielakkan, maka kita boleh juga mengambil peluang dan kesempatan yang ada ini dengan cara kita memberi makan orang yang berbuka ataupun berpuasa pada 10 Muharram. Ustaz yakin dan percaya ramai orang yang berpuasa pada hari ini, terutamanya para jemaah masjid dan surau. Maka tuan-tuan ambil kesempatan memberi makan kepada orang yang berpuasa pada hari Ashura. Yakni tuan-tuan beli makan, ikutlah beli minuman, apa-apa benda pun, cuba kita letak ke tempat orang berbuka puasa, bahkan ataupun di rumah-rumah orang yang berpuasa, kita bagi makanan tersebut supaya mereka dapat berbuka, kita dapat ganjaran pahala. Jangan kita ambil mudah kerana kita tak tahu kita ni pada 10 Muharram akan datang 1445 ni kita sempat ataupun tidak, wallahu alam. Tapi kali ini Allah Ta'ala bagi rezeki, jangan lepaskan peluang. Teruskan kita beribadah, banyakkan kita memberi makan dan banyakkan kita berzikir dan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh sidang para penonton sekalian, ringkasan daripada cerita yang mana kita tahu kelebihan ataupun kisah ataupun membicarakan dengan kelebihan bulan Muharram ini ataupun 10 Muharram ini, maka kita tahu dan kita boleh ambil pengajaran sebagai peringatan untuk kita terus beramal. Di antaranya ialah yang pertama, apa dia sidang para penonton sekalian, puasa hari Ashura 10 Muharram ini adalah kafarah ataupun boleh mengampunkan segala dosa-dosa kita. Maknanya, antaranya dosa ada setengah di kalangan kita yang mana mengabaikan zakat harta,
maka insya-Allah mudah-mudahan dengan adanya berpuasanya pada hari ini diampunkan dan diingatkan supaya lepas ni dia akan membayar daripada zakat harta dia. Bagaimana juga yang disebut puasa hari Ashura ini juga dapat menambahkan amalan-amalan, bagaimana amalan ini akan memberi satu kelebihan kepada kita tatkala di saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika mana kita berada dalam keadaan susah, maka amalan ataupun pahala inilah dapat membantu kita insya-Allah. Dengan erti kata lain, yang kita buat ini adalah untuk menyelamatkan kita bukan sekadar di dunia mahupun di hari akhirat. Kerana kita tahu di hari akhirat ini hari yang mana manusia boleh jadi papa kedana. Yang mana di hari akhirat ini manusia boleh jadi susah. Di hari akhirat ini manusia boleh jadi seumpama merempak. Tapi ada golongan yang tidak susah dan tidak merempak. Di antaranya ialah golongan yang senantiasa melakukan amalan-amalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan amalan-amalan mereka berkait dengan perkara yang mendatangkan pahala dan ganjaran yang besar di sebalik melaksanakan. Ambil contoh, kita berpuasa pada hari Yaum Ashura. Boleh sedia para hadirin sekalian, mudah-mudahan yang berpuasa pada hari ini, mudah-mudahan kita diberi ganjaran, kita diberi kelebihan, kita diberi dengan keistimewaan. Jika yang tidak boleh berpuasa dengan sebab-sebab tertentu, dengan sebab tidak dapat dielakkan, macam Ustaz sebut tadilah, jangan lupa kita bersedekah, memberi makan, ataupun dengan erti kata memperbanyakkan amalan-amalan yang soleh. Mudah-mudahan amalan kita ini akan diberi oleh Allah dengan ganjaran, dan mudah-mudahan juga amalan kita ini amalan yang dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita mendapat pertolongan serta mendapat keberkatan daripada amalan kita insya-Allah. Terima kasih kepada Akhi Zakir dan sahabat-sahabat menonton sekalian pada pagi ini insya-Allah. Sebelum Ustaz buat penutup ataupun menutup berhenti pada pagi ini, sebarang soalan boleh type di ruangan komen insya-Allah. Ustaz boleh jawab sepada mana yang mampu insya-Allah. Mudah-mudahan dia ada manfaat di sebalik perbincangan yang kita bincangkan. Hampir Ustaz ingat dah hampir 40 minit dah pada pagi ini. Jika ada sebarang soalan, pertanyaan, boleh type di ruangan komen insya-Allah. Mudah-mudahan dia ada manfaat kepada kita untuk kita terus beramal, untuk kita terus istiqamah dengan amalan-amalan. Mudah-mudahan kita dibekalkan oleh Allah dengan sebaik bekalan tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bertemu dengan Allah suatu hari nanti, maka kita bawa ada bekalan amalan yang baik, segala amalan yang baik. Maka mudah-mudahan amalan yang baik, terutamanya kita berada pada 10 Muharram ataupun kita berada pada hari Ashura, maka amalan ini juga dikaitkan dengan amalan yang mulia yang disabitkan dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada sebarang soalan, bolehlah tuan-tuan type di ruangan komen. Mudah-mudahan Ustaz akan jawab insya-Allah sekadar mana yang mampu sebagai perkongsian pada pagi ini sempena kita berada pada hari 10 Muharram ataupun hari Ashura. Kerana kita tahu banyak kelebihan, banyak keistimewaan daripada amalan kita, dan mudah-mudahan keistimewaan ini yang akan membantu kita ketika mana kita dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik No ni daripada surau Ihsaniyah Kampung Melayu Subak. Macam mana surau hari ni, ada buat buka puasa ke? Surau Ihsaniyah Kampung Melayu Subak. Akhi Zakir surau An-Nur section 20 ada iftar hari ni. Buat buka puasa tak? Puasa hari Ashura. Ada buat tak? Boleh komen di ruangan komen. Kalau boleh cari para jemaah sponsor, insya-Allah mudah-mudahan dapat ganjaran pahala daripada kita memberi makan ataupun memberi sumbangan makanan kepada orang berpuasa, terutamanya berada pada hari Arafah ataupun hari Ashura. Ada rasanya Ustaz, tapi tak besar. Tak apa, yang penting ada, tak kisah.
walaupun dengan secebis ataupun sebiji tamar, segelas air kosong pemadai. Yang penting ada makanan untuk orang berbuka. Bukan dengan syarat nasi arak kambing, nasi apa, tak ada. Ustaz, 9 dipanggil puasa Taisu'a selepas Asyura. Betul ke? Elok puasa 3 hari termasuk 10 Muharram? Memanglah kita boleh berpuasa pada hari Taisu'a yang disebut dengan 9 Zulhijjah. Ada setengah riwayat kerana nak membezakan di antara puasa ataupun puasa golongan Yahudi, maka kita puasa 9. Tapi bagi mereka yang berpuasa 10, tidak ada masalah. Tapi kalau kita nak ada peluang, ada masa, ada kesempatan, kesihatan mengizinkan, kita puasa insya-Allah pada hari ataupun pada 9 Zulhijjah. Tidak ada masalah. Kena pula hari ni hari Isnin. Siapa dia yang biasa amalkan puasa sunat hari Isnin, dia tidak ada masalah lah. Nah, tidak ada masalah dan tidak ada kerumitan. Nampak? Tidak ada kerumitan. Ada yang tulis 9 Muharram hari Taisu'a. Ya, betul. 10 Muharram tu hari Asyura. Nampak? 9 Muharram itu adalah hari Taisu'a. Berpuasa pada hari Taisu'a dibenarkan. Tidak ada masalah, tidak ada larangan lah. Jangan kita bimbang takut, insya-Allah. Ia termasuk daripada puasa-puasa yang dibenarkan. Macam kita berpuasa pada hari Arafah tu lah, sebelum tu kita berpuasa. Tak? Ada yang setengah kelebihan juga berpuasa 9, 10 dan 11. Boleh juga, tidak ada masalah. Bahkan disarankan. Kalau kita kata puasa 10 Muharram hari Asyura dan hari Taisu'a 9 Muharram. Nah, itu yang dibenarkan, bahkan boleh diamalkan. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut juga di antara hari-hari yang istimewa juga tu, yang kita sebut dengan hari yang mana dalam termasuk untuk kita melaksanakan. Tidak ada masalah larangan. Baik, ada lagi ke? Terima kasih kepada Puan Nash ni di antara para jemaah kita. Nampak? Boleh insya-Allah. Ada sebarang soalan boleh type di ruangan komen. Yang bertanya, terima kasih. Baik, Ustaz dah tengok ada pertanyaan di banyakkan masjid dia bagi penceramah yang datang buat peringatan tentang berpuasa. Mungkin ada juga di kalangan para jemaah yang beramal dan mereka lockkan tarikh tu. Mereka tak nak tarikh tu mereka ganggu dengan sebarang aktiviti dan program. Mereka nak khususkan dengan berpuasa sunat. Ada juga para jemaah yang buat macam tu, supaya mereka tak nak tarikh-tarikh tersebut diisi dengan benda-benda lain lah. Sebab benda ni bukan selalu pun, setahun sekali je. Kalau kita tak laksanakan, maka adalah satu kerugian lah. Sedangkan kita ada keupayaan, kemampuan. Baik, dah jam menghampiri 10.30 dah ni, insya-Allah. Terima kasih semua yang menonton pada pagi ini. Selamat meneruskan berpuasa dan ada rezeki kita beri makan orang berbuka puasa, dan mudah-mudahan kita mendapat ganjaran dan pahala, insya-Allah. Terima kasih semua. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang kelemahan pada diri saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina wa qurrati a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.